Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk kuartal analisis, saya dah beri link kepada laman web ini. Okey, ke laman web klsescreener.com v2. Jadi, masuk ke laman web ni dan type saja mana-mana syarikat lah. Okey, dalam kes ni saya ambil contoh syarikat Krono. So, type saja Krono. Okey, so dia akan keluar lah Krono di sini. So, kita klik saja. Okey, kemudian kita tengok di bawah ni. Okay, tuan-tuan boleh lihat di sini. Okey, di sini ada data dia. So, saya nak tuan-tuan fokus kepada revenue. Revenue ni bermaksud hasil jualan syarikat, dan PL ni bermaksud profit loss. P profit, L loss. Kalau dia negatif bermaksud dia rugilah. Kalau positif macam ni dia untung. Cuma beza dia banyak sedikit sahaja. Dan Q ni adalah kuartal, dan Q date ni bermaksud tarikh untuk kuartal tersebut. Dan financial date ni maksudnya tahun keuangan berakhir bila. Okey, berakhir bila. Contoh yang ini 31 Disember 2017. Dan announce ni adalah bila kuartal ini diumumkan. Okey, dan net percent ni adalah peratus perubahan. Peratus perubahan kuartal sekarang, contoh kuartal 3 berbanding kuartal 3 tahun lepas. Ini kuartal 3 sekarang berbanding kuartal 3 tahun lepas, so persen dia akan ada kat sini lah. So, apa juga perubahan yang berlaku dalam nombor-nombor di sini, profit loss ni akan mempengaruhi pergerakan harga saham. Okey, jadi saya nak tuan-tuan tengok. Okey, quarter report ni dia akan berlaku 4 kali setahun. Kerana dalam sistem BSKL, setiap 3 bulan sekali pihak syarikat mesti memberi laporan keuangan semasa. Jadi dalam di Malaysia, di BSKL, laporan itu akan diumumkan kepada publik 2 bulan selepas. Contohnya untuk kes corona ni, untuk contoh kuartal 3 ni, okey, kuartal 3 ni date dia sampai bulan 9. Bermaksud dia 3 bulan ya, dan berakhir 30 hari bulan 9. Apabila kita kata dia berakhir 30 hari bulan 9, maksudnya kuartal 3 ni bermula pada bulan 7. 7, 8, 9. Faham tak? So, 3 bulan untuk satu kuartal dan berakhir pada 30 September lah, 30 bulan 9. Kemudian diumumkan 2 bulan selepas habis kuartal ini, iaitu pada bulan 11. Okey. Jadi kita nak lihat dalam dua aspek. Yang pertama, dari aspek nilai kuartal semasa yang diumumkan compare dengan kuartal sebelum. Yang pertama. Yang kedua, kuartal yang diumumkan berbanding kuartal sama tahun lepas. Okay, dua aspek ini kita akan lihatlah. Okey, contoh yang pertama. Kita nak lihat. Okey, untuk kes ni. Okey, kita lihat kepada yang ini dulu. Okey, kes ni. Okey, yang pertama, katakanlah kuartal 3. Okey, kuartal 3 di sini ya. Okey, kuartal 3 dia punya profit adalah 2 juta. Okey, 2 juta 500,000, 2.5 juta. Okey, berbanding kuartal tahun sebelum. Kuartal 3 juga. Okey, 1.5 juta. Okey, dari segi kuartal, semasa compare dengan kuartal sama tahun lepas, dia mengalami peningkatan sebanyak 66.5%. So, kalau saya nak tulis, kuartal semasa compare kuartal sama tahun lepas sama dengan drop. Naik. Naik. Yang ni. Profit tahap kuartal 3 sekarang yang diumumkan pada 2011 ni 2.5 juta. Yang ini compare dengan yang ini kuartal 3 1.5 juta. So, dia ada peningkatan naik. Baik, kita pun tulis naik. Yang pertama. Yang kedua, kuartal semasa compare dengan kuartal sebelum. Maksudnya kalau kita lihat kuartal semasa ni, kuartal 3, kita tengok 2.5 juta, tetapi kuartal sebelum, iaitu kuartal 2,
4 juta. So maksudnya daripada 4 juta dia menjadi 2.5 juta profit, bermaksud jatuh ataupun drop lah. So kita kata drop. Okay, so drop. So kita lihat tarikh pengumuman ini dibuat pada 2 hari bulan 11. So kalau kita tengok chart, okay, pada 2 hari bulan 11, okay, saya nak draw kat sini. Okay, 2 hari bulan 11 di sini. Okay, pada 2 hari bulan 11 pengumuman dibuat pada jam 5 petang. Okay, pada jam 5 petang dibuat dan keesokan harinya harga terus drop. Kenapa harga drop? Okay, salah satu sebabnya yes, betul, antara kuartal tahun lepas compare kuartal tahun ini naik, tetapi perbandingan yang kedua ni, okay, kuartal sebelum yang kuartal semasa dia mengalami penurunan. Jadi itu akan menyebabkan harganya jatuh. Okay, saya nak tunjuk kes yang kedua. Okay, kes yang kedua kita nak tengok kalau berlaku combo. Okay, yang saya sebut sebagai combo. Okay, combo berlaku apabila kuartal semasa compare kuartal sama tahun lepas, okay, sama dengan naik, dan kuartal semasa compare kuartal sama tahun lepas pun naik. Okay, ini berlaku combo. So kita tengok yang mana combo. Okay, combo berlaku pada kuartal 2 di sini. Okay, pada kuartal 2, okay, apabila diumumkan pada 28 hari bulan 7, okay, public pun nampak bahawa berlaku peningkatan profit sebanyak, okay, daripada 2 juta kepada 4 juta untuk kuartal. Okay, ini untuk perbandingan kuartal sebelum, maksudnya kuartal sama, okay, kuartal semasa compare dengan kuartal sebelum. Di sini, okay, kuartal sebelum, so dia naik. Okay, naik kuartal sama, okay, kuartal semasa di sini, okay, contohnya di sini compare dengan sebelum, di sini naik. So daripada 1 kepada 2 dia naik. Dan kita tengok yang nombor 2 ni, nombor 2 ni tahun lepas daripada 1.6 juta kepada 4 juta. Okay, ni yang ni nombor 2 ni, nombor 2 dengan 2, so dia naik. So dekat sini kita pun tulis naik. So apabila dia dua-dua naik dan nilai dia, kita tengok nilai dia daripada 2 juta kepada 4 juta, daripada 1.6 juta kepada 4 juta. So maksudnya peningkatan itu sangat besar, sangat besar. So kita letak sebagai combo. Okay, apabila berlaku combo pada pengumuman, kebiasaannya dia akan naik lah. So kita tengok tarikh pengumuman kuartal 2 ini adalah pada 28 hari bulan 7. So kita tengok tarikh 28 hari bulan 7, iaitu di sini. Okay, 28 bulan 7. Okay, ini adalah 28 hari bulan 7 dibuat pengumuman. Okay, so harga akan open 69 sen dan mencapai height ataupun ketinggian 72 sen setengah dan close 71 sen, iaitu 4 bit daripada harga, iaitu 2 bit daripada harga open. So keesokannya akan berlaku lagi kenaikan yang berikutnya. So itu kesan daripada result yang kita panggil sebagai quarter report combo. Okay, quarter report combo kerana dilihat kepada dua aspek. Okay, saya ulang balik, di antara kuartal yang diumumkan compare kuartal sebelum, dan kuartal yang diumumkan compare kuartal sama, contoh kuartal 3 compare kuartal 3 tahun lepas. So itu dua gerakan, dua aspek yang kita lihat untuk mempengaruhi pergerakan harga. Jadi kalau kita tuan-tuan guna Bursa Station, bolehlah draw chart, tapi kalau guna platform lain pun boleh draw chart. Okay, so penggunaan draw chart ini saya akan tunjukkan dalam silibus penggunaan manual Bursa Station. Cuma saya nak cerita bahawa tarikh pengumuman kuartal itu akan mempengaruhi sama ada harga akan naik ataupun harga akan jatuh, dan kita akan cuba fokus kepada counter yang mempunyai result combo.